Sebab apa? Bukan begitu. Demi Tuhan Nabi Muhammad. Itu tanda awak masuk dengan saya Ustaz. Awak memang tak ada masalah dengan saya. Tapi bila awak geram dengan saya, awak akan sebut la wa rabbi Ibrahim. Bukan, tak. Demi Tuhan Ibrahim bukan. Maknanya bila tak sebut nama saya tu, awak tengah marah dengan saya. Jadi Sayyidah Aisyah kata, ya Rasulullah, saya tidak menghilangkan hanya nama kamu saja. Adapun kamu tetap di hati saya. Itu romantik juga Sayyidah Aisyah ni. Tapi kalau orang Syiah faham, hadis ni betul lah, memang riwayat Imam Bukhari. Okey. Dia orang faham ini tanda Sayyidah Aisyah benci dengan Nabi. Tak, bukan benci. Kecemburuan itu kadang-kadang menyebabkan seorang isteri itu dia membuat perbuatan yang di luar jangkauan dia. Di luar jangkauan, dan ia dimaafkan. Buktinya Nabi sendiri tidak memberikan. Sebab kalau marah dengan Nabi, itu tanda berat tu. Antara dosa besar, kita benci dan murka dengan Nabi. Kita pula benci dengan Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah mustahil akan bersifat dengan sifat sedemikian. Cuma bila dalam rumah tangga, kadang-kadang terasa hati. Bukan terasa hati sangat pun. Sebenarnya bukan Nabi yang membuat perbuatan yang menyebabkan mereka terasa hati, tapi sifat orang perempuan. Mereka masing-masing ingin mencari cinta Rasulullah SAW. Kerana yang dicintai oleh Nabi, maka dia akan bawa kepada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyebabkan Sayyidatuna Aisyah kadang-kadang terasa cemburu. Hatta Sayyidatuna Aisyah cemburu kepada Sayyidatuna Khadijah. Bila ada menentang sikit, Nabi sebenarnya bagi hadiah kepada kawan Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah kata, bukankah Allah dah ganti dah perempuan yang lebih cantik daripada dia, yang lebih muda lagi. Pasal dia beliau tu tengah cemburu tu. Sikit-sikit Sayyidatuna Khadijah sikit-sikit. Sebab kerana masing-masing ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Termasuk dalam istilah fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan kebaikan. Dan di antara kebaikan ini adalah mencari cinta Rasulullah SAW. Jadi itulah kisah beberapa orang para sahabat yang bila kita baca kisah mereka, kalau ada beberapa keadaan yang seakan-akan menunjukkan sikap tidak maulid, zahirnya menunjukkan mereka tidak bersifat maulid dengan Rasulullah, maka kita kena sedar bahawa di sana ada penakwilan para ulama di dalam menghuraikan tindakan mereka tersebut. Okey. Jadi kalau kita baca kisah-kisah ini, kita jangan cepat untuk ni. Golongan Syiah cepat untuk maki para sahabat, apatah lagi sahabat-sahabat yang mereka tidak gemar. Antara Sayyidatuna Aisyah dengan alasan Sayyidatuna Aisyah terlibat dalam peperangan melawan Sayyidina Ali pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah alaihi salam radhiyallahu taala anhu warḍah. Baik cerita dah. Jadi Sayyidina Umar ni anaknya siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau memeluk Islam semasa beliau masih kecil. Bahkan semasa beliau berhijrah bersama-sama bapanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau masih lagi belum balik. Beliau masih lagi belum balik. Kitab-kitab sejarah menyatakan bahawa Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab ketika berhijrah, beliau berusia 10 tahun. Kecil lagi lah. Mereka ketika berhijrah umur 10 tahun. Nabi tinggal di Madinah lebih kurang 10 tahun. Mereka ketika Rasulullah wafat, umur Sayyidina Abdullah bin Umar dalam sekitar 20-an. Okey. Ketika berhijrah tu daripada Makkah ke Al-Madinah, Sayyidina Abdullah bin Umar baru berusia 10 tahun. Okay. Anak Sayyidina Umar yang terkenal adalah dua orang, seorang isteri Nabi, seorang Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang isteri kepada Rasulullah namanya Hafsah, Sayyidatuna Hafsah. Okey. Sehingga dibuat satu teka-teki. Sayyidina Hafsah ni ibu Sayyidina Umar ke anak Sayyidina Umar? Dua-dua ya. Sayyidina Hafsah ibu kepada Sayyidina Umar, dengan melihat dari sudut isteri Nabi adalah ibu kepada para mukmin, ummahatul mukminin. Dalam masa yang sama Sayyidina Hafsah juga anak kepada Sayyidina Umar, kerana memang Sayyidina Hafsah tu anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Hafsah dia lebih, Sayyidina Hafsah ni kakak kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Hafsah lahir pada 5 tahun selepas Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Maknanya Nabi berusia 45 tahun, Sayyidatuna Hafsah berusia baru lahir lah. 5 tahun baru lahir. Okay. Jadi adik dia iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar lebih muda lah, sebab bayangkan masa hijrah saja baru berusia 10 tahun. Minta maaf Sayyidina Hafsah 5 tahun sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Dia lahir 5 tahun sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Ketika Nabi berusia 35 tahun, Sayyidina Hafsah pun lahir.
Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa peperangan Uhud, beliau tidak dibenarkan untuk menyertai pasukan tentera Islam kerana usianya yang masih terlalu muda. Saya cuba cari kisah ini. Bahkan sebenarnya bukan pada peperangan bukan pada peperangan Uhud semata-mata. Perang Badar pun Sayyidina Abdullah bin Umar dah jumpa Nabi dah. Dia kata saya nak join perang. Ya, dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada tahun 2 Hijriah. Maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar baru berusia 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Umur 13 tahun dalam peperangan Badar Al-Kubra, beliau minta untuk masuk perang tapi tidak dibenarkan. Tahun selepasnya berlaku perang Uhud. Sayyidina Abdullah bin Umar berumur 14 tahun. Minta nak join pula perang Uhud. Nabi kata jangan, kamu kecil lagi. Akhirnya perang yang mula-mula disertai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar adalah peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun yang seterusnya, iaitu ketika umur Sayyidina Abdullah bin Umar 15 tahun. Semasa peperangan Uhud, beliau tidak dibenarkan untuk menyertai pasukan tentera Islam kerana usianya masih terlalu muda. Beliau ketika itu berumur 14 tahun. Umur 13 tahun minta join perang Badar, ditolak juga. Umur 14 tahun ditolak juga. Peperangan yang mula-mula disertai oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Umar adalah peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun 4 Hijriah, pada tahun 4 Hijriah, iaitu ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Umar berusia 15 tahun. Sahabat-sahabat, para sahabat yang mereka dalam usia kecil telah minta untuk menyertai peperangan. Umur 12 tahun, umur 13 tahun dah minta nak ikut join perang. 13 tahun, mereka kata apa dia satu. Kalau kelihatan kan. Itu pun bulan Islam tu maknanya lebih muda kalau dibandingkan dengan bulan Masih. Tahun Masih lebih banyak nilai harinya. Pernah pada satu malam beliau tidur di dalam masjid. Dalam tidurnya beliau bermimpi bahawa neraka diperlihatkan kepada beliau. Beliau dalam mimpi tersebut memohon kepada Allah perlindungan daripada azab api neraka. Seorang malaikat menyatakan kepada beliau bahawa beliau tidak akan ditakutkan dengan api neraka Allah. Mimpi tidur di masjid, masjid Nabi. Dalam tidur tu mimpi Allah perlihatkan neraka. Sampai saya nak Allah Muhammad, saya nampak orang yang saya kenal dalam neraka, dalam mimpi tu. Jadi ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar sangat takut, memang takut nak tengok neraka, sangat gerut, sehingga akhirnya beliau sangat takut dalam mimpi tersebut. Datang seorang malaikat beritahu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dalam mimpi, awak tidak akan ditakut-takutkan dengan neraka, awak bukan penghuni ahli neraka. Lepas tu beliau tersedar di mimpi. Sedar dari tidur. Setelah Sayyidina Abdullah bin Umar sedar daripada tidurnya, beliau menceritakan mimpi tersebut kepada saudara perempuan beliau, iaitu Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Lantas Sayyidatuna Hafsah yang merupakan isteri kepada Rasulullah SAW menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW mendengar kisah mimpi Sayyidina Abdullah ibn Umar, beliau bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Yang bermaksud lelaki yang baik adalah Abdullah kalaulah dia melakukan solat di waktu malam. Nabi kata alangkah baiknya kalau dia melakukan solat pada waktu malam. Ucapan Nabi ini ada direkodkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ini disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak daripada ucapan Rasulullah SAW itu, Sayyidina Abdullah bin Umar tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit saja. Malam beliau diisi dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab dinyatakan Sayyidina Abdullah bin Umar ni, dia tidur je satu malam saja, dia akan tidur banyak kali. Dia tidur, dia jaga, dia bagi sembahyang. Lepas tu dia tidur balik, dia jaga, bagi sembahyang. Dia tidur, jaga dekat 3, 4 kali, 5 kali lebih kurang satu malam. Saya pribadi lah kan, adik-adik mungkin boleh buat lah. Saya pribadi, saya tidur saya sekali je. Start isyak tu tidur tu bangkit subuh. Bezalah Sayyidina Abdullah bin Umar tidur banyak kali satu malam. Dia tidur bangkit solat, tidur balik bangkit solat, tidur balik bangkit solat. Nak cerita bahawa malam beliau diisi betul-betul dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.